Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusingan kedua, kita akan ceritakan bagaimana peperangan Uhud yang boleh berlaku. Baik, peperangan Uhud ni kita tahu untuk video yang sebelum ni bagaimana peperangan Uhud boleh berlaku, apakah yang dibincangkan dalam mesyuarat mereka, itu tentera-tentera kafir Quraisy, siapakah yang bagi nasihat kepada mereka, saya dah bincangkan dalam video sebelum ni. Dalam peperangan Uhud kita tahu yang Islam menang, tapi di fasa pertama sahaja. Tapi di fasa kedua Islam kalah. Maka bila mana Islam kalah, maka Nabi mengarahkan ke semua para sahabat untuk naik ke Bukit Uhud yang paling tinggi. Maka dalam keadaan itu kena ingat, Nabi dah pun cedera parah. Badan Nabi penuh dengan darah. Daripada muka sampailah ke badan Nabi penuh dengan darah. Disebabkan Nabi luka besar dekat kepala Nabi. Luka besar dekat kepala Nabi. Maka jadi peperangan itu Nabi pun minta kepada semua para sahabat untuk naik ke Bukit Uhud yang paling tinggi. Maka naiklah slow-slow. Nabi bersama dengan para sahabat sekejap berhenti disebabkan ramai di antara para sahabat yang tawarkan diri untuk merawat Nabi kerana keadaan Nabi sangat kritikal, sangat parah. Naik sekejap maka Nabi berhenti. Naik sekejap Nabi berhenti untuk para sahabat untuk merawat Nabi. Sebabkan parahnya cedera Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi mengarahkan para sahabat ataupun sedang mereka naik dalam Bukit Uhud tu, maka mereka dikejar. Ada di antara mereka yang kejar Nabi SAW dan tentera Islam, iaitu Abu Sufyan bersama tenteranya. Abu Sufyan bersama tentera ni, dia tak puas hati lagi Nabi. Sebabkan dia masih lagi nampak Nabi masih lagi hidup, dia tak puas hati. Maka dia nak serang lagi. Maka dikejarlah sahabat Nabi dan Nabi SAW ke atas Bukit Uhud. Dan ketika itu jugalah Nabi melihat ada tentera-tentera musuh yang sedang mengejar mereka, dan Nabi mengarahkan juga Sa'ad Abi Waqqas untuk menarikkan panah dia dan pastikan kena kepada setiap musuh. Sa'ad Abi Waqqas kita kenal, bila mana dia tarik anak panah dan dia melepaskan anak panah dia, tidak akan tersasar walaupun satu, pasti akan kena kepada sasaran. Maka ketika mana Sa'ad Abi Waqqas dia tarik anak panah, dia lepaskan anak panah, tarik anak panah, lepaskan anak panah, kesemua kena kepada musuh. Dan ketika itu jugalah musuh memandang ataupun musuh menyangka anak panah sangat banyak dan tentera Islam masih lagi bersemangat untuk berlawan. Maka mereka mengundurkan diri. Dan ketika mana mereka mengundurkan diri, Sa'ad Abi Waqqas nak berhenti daripada menarik anak panah. Nabi kata, jangan berhenti Sa'ad, teruskan memanah. Ya Rasulullah, aku mana pun tidak akan kena. Kata Nabi, tak apa wahai Sa'ad Abi Waqqas, teruskan memanah kamu. Maka teruslah memanah Sa'ad Abi Waqqas. Maka lagilah berundur. Bila mana dah selesai dalam peperangan Uhud berlaku dan Islam kalah, Nabi pun bersama dengan para sahabat turun daripada Bukit Uhud. Nabi memerintahkan untuk kumpulkan seluruh syuhada, dan Nabi memerintahkan untuk kumpulkan seluruh syuhada yang syahid dalam peperangan Uhud di satu tempat, supaya kita boleh menanam mereka dengan sebaiknya. Dan bila mana peperangan Uhud dah selesai, maka Nabi pun turun daripada Bukit Uhud bersama dengan para sahabat, dan Nabi memerintahkan semua para sahabat untuk pergi mencari para syuhada dan dikumpulkan di satu tempat untuk Nabi menanam mereka semua dengan baik. Maka ada di antara para sahabat yang baru saja masuk Islam, tetapi hari ini dia join peperangan Uhud dan dia syahid dalam medan Uhud. Dan kata Nabi, dia tak pernah walaupun sekali sujud kepada Allah, tetapi Allah tempatkan dia dalam syurga. Allah tempatkan di dalam syurga meskipun dia belum lagi pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata semua ataupun sesungguhnya mereka-mereka yang mati dalam peperangan Uhud, mereka ditempatkan satu tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu jugalah bila mana para sahabat sedang mencari, maka mereka nampaklah satu jenazah yang bernama Hanzalah. Satu jenazah sahabat yang bernama Hanzalah, dan para sahabat hairan kerana jenazah Hanzalah basah, dan diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, jenazah Hanzalah ni basah, sedangkan di tempatnya tidak ada air pun, tapi tak tahu datang dari mana air. Maka kata Nabi, baru je sebentar tadi malaikat turun memandikan jenazah Hanzalah. Disebabkan Hanzalah baru sahaja berkahwin, tapi ketika mana dia dapat satu seruan untuk berjihad, maka dia keluar pada rumah dia dan join peperangan Uhud, dan dia syahid dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di antara para sahabat Nabi makamkan ataupun Nabi kuburkan sekali, dan satu liang lahat Nabi letakkan dua sahabat sekali, kerana kata Nabi dua sahabat ni sangat baik antara satu sama lain. Maka kita tanamkan sekali mereka. Ada di antara sahabat yang Nabi letak asing-asing, ada di antara sahabat yang syuhada yang Nabi sertakan ramai-ramai. Jadi Nabi pun sedang mencari para syuhada yang syahid, dan Nabi melihat ada seorang syuhada, ada seorang jenazah, dan Nabi kenal jenazah itu, sangat kenal. Dan Nabi mula mendekati sikit demi sikit kepada jenazah tu. Hati Nabi mulalah rasa sayu, mula rasa sedih, dan Nabi mula melangkah demi sikit. Bila mana Nabi mendekati, bila sampai dekat jenazah tu, menangis Nabi, air mata Nabi keluar disebabkan melihat betapa teruknya jenazah ini dilakukan oleh pihak musuh.
Ya, dialah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, ayah saudara Nabi yang Nabi sangat sayang. Yang Nabi sangat sayang. Maka ketika itu jenazah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib sangat teruk. Bagaimana perutnya dibelah dua, bagaimana badan ditoreh dan sebagainya, dilakukan sangatlah teruk oleh Arab Quraisy ketika itu. Dan Nabi menangis ketika itu juga. Maka datanglah ibu saudara Nabi, itu adik-beradik kepada Sayyidina Hamzah, Sofiyah, datang untuk melihat jenazah adik-beradik dia. Tapi Nabi sekat, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi melihat jenazah Sayyidina Hamzah. Sebab apa? Sebab sangat teruk. Tapi Sofiyah tetap bertegas. Sayyidatuna Sofiyah tetap bertegas. Maka terus pergi tengok juga jenazah adik-beradiknya Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sangat sayu, sangat sedih bagaimana keadaan Sayyidina Hamzah ketika mana dibunuh dan dibelah perutnya oleh tentera-tentera musuh yang benci kepada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi itu, dan ketika itu jugalah kata para sahabat, aku tidak pernah melihat Nabi menangis sebegitu rupa kecuali bila mana Nabi melihat jenazah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sampai kerana Wahsy, ketika mana Wahsy dah insaf, nak masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi dan Nabi kata kepada Wahsy, wahai Wahsy, sesungguhnya aku tak dapat lagi nak melihat muka kamu. Sesungguhnya mulai hari ini Wahsy, aku tak boleh nak melihat rupa kamu, tak boleh nak melihat wajah kamu wahai Wahsy. Kerana bila mana aku melihat wajah kamu, aku teringat kepada ayah saudaraku Sayyidina Hamzah, apa yang kamu lakukan kepadanya. Betapa sayang Nabi kepada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, itu ayah saudara Nabi. Tapi itu di antara kisah yang kita boleh belajar bagaimana perjuangan para sahabat dulu, mereka bersungguh-sungguh nak sebarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja untuk video kita kali ini. Adakah anda suka dengan video kita kali ini berkaitan dengan peperangan Uhud? Dan adakah anda belajar sesuatu dalam video kita kali ini? Dan anda kata anda suka dengan video kita kali ini, pastikan anda tekan button subscribe dan anda tekan button like dan tekan button komen. Komen apa yang anda belajar daripada video kita kali ini. Dan kalau anda ada suggestion, ada cadangan, boleh letak dekat ruang komen bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua preser, iaitu yang dekat tangan saya adalah preser V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies, pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua preser yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol, dia orang kata tak cukup. Bila order 5 botol, dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor dekat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp dekat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.